Dia sama macam PN sekarang ni lah, dia nak spin kan. Macam mana cara dia nak spin, tuan-tuan? Mudah je cara dia nak spin. Dia kata bahawa sekarang ni kerajaan Madani buat macam ni. Padahal kerajaan Madani tak buat macam tu. Saya bagi satu contoh mudah. Saya terbaca lah, ada seorang tu kata, Anwar Ibrahim berjanji minyak akan turun dalam masa 24 jam. Wah. Minyak akan turun dalam masa 24 jam. Saya macam, okey, kat mana dia berjanji? Bila masa dia berjanji? Di bawah manifesto apa dia berjanji? Bila kita tanya, dia tak boleh nak jawab. Oh, tahun 2008 dulu dia cerita. Baik kau cerita tahun 1977 tu punya janji. Kan? 1976 tu punya janji cerita sekali. Tak, dia orang tak ada modal sebenarnya, tuan-tuan. Modal dia dah tak ada. Dia dah kehabisan modal. Dia orang tak tahu nak spin apa dah. Dia spin, benang dah habis dah, tuan-tuan. So dia dah spin lah. Dia dah spin, cerita KWSP tak boleh, cerita itu tak boleh, cerita itu tak boleh. Jadi Wan Saiful Lawan Jan selaku ketua penerangan, dia nak spin apa hari ni? Patutnya ada satu page lah. PN spin apa hari ni? Baik. Apa Wan Saiful Wan Jan sebut pada hari ni? Dia kata kualiti jawapan PM rendah, meleret-leret, ayat pun cacah merbah. Ahli Parlimen Perikatan Nasional Wan Jan tampil membidas Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berhubung ketiadaan pemimpin utama. Sambil mempertahankan ketiadaan ketua pembangkang Wan Saiful iaitu Hamzah Zainuddin, Muhyiddin Yassin, Abdul Hadi Awang. Sewaktu sesi pertanyaan Perdana Menteri, beliau berkata, untuk pengetahuan semua, sebenarnya semasa slot pertanyaan Perdana Menteri hanya MP yang disebut oleh speaker saja boleh bertanya soalan. Yang lain tak boleh bertanya apa-apa. Dan speaker hanya benarkan satu soalan tambahan daripada penyoal asal serta satu lagi soalan untuk pihak satu lagi. Nah, jawapan saya mudah saja. Jawapan saya mudah saja kepada nak komen benda ni. Kat mana ketua pembangkang? Kat mana ketua pembangkang, tuan-tuan? Hari ni Pak. Yalah, hari ni lah kan. Hari ni tak muncul lagi. Setiap hari Selasa jawab pada Perdana Menteri. Hari ni tak muncul lagi, tuan-tuan. Fahmi kata apa? Malang, Hamzah Zainuddin dan Hadi tak hadir Parlimen. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menzahirkan rasa kecewanya dengan membayangkan pembangkang tidak mengambil peluang sewaktu pertanyaan kepada Perdana Menteri. Pagi ini Datuk Seri Anwar menjawab soalan mengenai hasil lawatan rasmi ke China, isu vape dan isu doktor kontrak. Zaid Hamidi dan Fadilah hadir. Malangnya, sekali lagi ni, tengok muka ni. Ketua pembangkang, muka ketua pembangkang, Hamzah Zainuddin, Muhyiddin Yassin dan Abdul Hadi langsung tak hadir untuk bertanyakan soalan. Lepas tu, macam mana si Wan Saiful Lispin dia kata, tapi nanti speaker yang akan pilih siapa nak kena tanya. Dah korang tak pergi tanya soalan? Dah ketua pembangkang pun tak ada. Dah ketua presiden parti pun tak ada. Tiba-tiba nak salahkan speaker tak pilih. Dah korang tak pergi tanya soalan. Mana korang pergi? Kat mana korang pergi masa tanya soalan dengan PMX tu? Ini bukan kali pertama. Berapa minggu dah ni, setiap hari Selasa. Hari Senin itu saya nampak muka Hadi Awang. Dia lalu sebelah saya. Tapi hari Selasa hilang. Hari Selasa hilang. Apa hal? Tak, Wan Saiful tadi betul. Saya setuju dengan kenyataan Wan Saiful tadi, iaitu beliau mengatakan bahawa alangkah baiknya kalau sesi ini diperbaiki supaya jadi seperti PMQ Westminster, yang mana ketua pembangkang wajib diberi slot untuk menyoal Perdana Menteri. Dia kata ketua pembangkang wajib diberi slot untuk menyoal Perdana Menteri. Saya setuju ketua pembangkang wajar diberi slot untuk menyoal Perdana Menteri. Soalan saya, datang dulu Parlimen, kan? Datang dulu Parlimen. Parlimen pun tak datang. Tiba-tiba dok sembang. Oh, ini tak boleh. Dan yang sembang ni pula budak kecil, tuan-tuan. Bukan dia punya maharaja ni, bukan dia punya king dia. Setakat budak yang pergi bawa kuda raja. Yang tukang pegang kuda raja tu bukan tentera perang pun. Ketua pembangkang tak nampak. Presiden PAS tak nampak. Presiden Bersatu tak nampak. Tiba-tiba, kita tak patut Anwar meleret-leret. Aku dah dengar dah jawapan Anwar semua dalam BMX. Tak ada meleret-leret. Jawapan yang mudah, tuntas, on point. Setuju tak setuju itu cerita lain. Tapi tak ada meleret-leret. Okey je jawapan dia. Tengoklah, apa orang kata, video-video banyak lah. Dekat TikTok ada, dekat YouTube, Facebook ada. Banyak video-video tentang jawapan Anwar Ibrahim. Tapi itu bagi mereka walaon-walaon yang tak tengok benda ni. So dia cakap macam tu lah. Oh, ini tak betul. Dia cakap macam tu lah. Kan? Biasalah.
Membawa saya tadi balik kepada cerita fitnah tadi kan. Hari ini Sanusi kembali repost ataupun bukan repost, dia panggil apa? Reshare dia punya posting fitnah yang kena saman dengan Mahfuz tu. Saya bawa Sanusi kongsi kembali kenyataan fitnah. Tegaskan akan bayar saman. Menteri Besar Kedah Sanusi Mat Noor hari ini berkongsi semula kenyataan fitnahnya terhadap naib Presiden Amanah Mahfuz Omar setelah kalah saman semalam. Kenyataan itu dikongsi semulanya di Facebook ketika mengulas keputusan Mahkamah Rayuan semalam yang menolak rayuan dan menaikkan ganti rugi kepada RM120,000. Posting inilah dia kongsi, dia share balik posting tu, yang didapati saya bersalah oleh mahkamah dan diperintah membayar ganti rugi RM120,000 oleh Mahkamah Rayuan kerana 50K didapati terlalu rendah oleh plaintiff. Mereka membuat counter appeal untuk tuntutan lebih tinggi. Soalannya, boleh ke Sanusi buat macam tu? Sebenarnya tak boleh. Okey, Sanusi berkongsi semula dan Harakah pun turut menyiarkan semula tulisan Sanusi. Okey, Sanusi juga pengarah pilihan menaikkan Mahfuz ketika itu dalam isu Toto. Sementara itu, dia ada satu posting kat sini, dia kata sebenarnya di dalam saman tersebut Sanusi tidak dibenarkan. Okey, Sanusi berkongsi semula status ini walaupun Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 8 November 2021 memerintahkan injunksi yang menegah defendant, yang menegah defendant atau ejen-ejennya daripada menerbitkan kata-kata fitnah terhadap plaintiff pada masa akan datang. Lidah rasmi PAS Harakah Tahrir Daily turut menyiarkan tulisan Sanusi. So, nasihat saya kepada Mahfuz, buat laporan, ambil tindakan terhadap Sanusi dan juga terhadap Harakah Daily kerana melanggar injunction tersebut. Kalau ada orang amanah ni, ambil part ni ataupun just bagi tahu Datuk Mahfuz, Datuk Seri Mahfuz kan, ni dengar Iswadi cakap ni, ambil tindakan kerana dia telah melanggar injunction tersebut. Kena lagi lah Menteri Besar Kedah ni. Allah, hai, pasal banggang sangat. Siapalah lawyer dia kan. Aduh, entahlah. Baiklah. Kita dah jawab semua tuan-tuan. Baik. Bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim menyelesaikan masalah yang berlaku dalam negara kita ni dalam satu tempoh masa yang terdekat, yang agak singkat ni tuan-tuan. Terima kasih juga kerajaan dan juga effectiveness, keberkesanan kerajaan kerajaan Madani ni. Kerajaan Madani ni di mana 12,800 doktor kontrak diserap tetap dalam 3 tahun, kata Perdana Menteri. Yang ini adalah jaminan Perdana Menteri bahawa lebih 20,000 medical assistant tetapi 12,800 akan diserap secara secara tetap. Now, beberapa hari yang lepas timbul isu yang mengatakan doktor akan mogok sebab minta gaji. Kantoi dalam grup Telegram, rupanya doktor-doktor PN yang bergerakkan benda ni. Malah ada satu NGO, satu gerakan dinamakan Hartal Doktor yang dibuat zaman Muhyiddin Yassin dulu, kalau tak silap ke zaman Najib. Pun kata mereka tak terlibat dalam hartal ataupun mogok tersebut. MMA, Malaysian Medical Association pun kata mereka tak terlibat dalam isu tersebut. Dia kata tak ada. Kami pun tak tahu. Tiba-tiba ada satu grup kata nak buat mogok. Tapi semalam tak jadilah, sepatutnya semalam bermula. Rupanya sebenarnya tuan-tuan, benda ni bukan tak dibincangkan, dah dibincangkan pun. Malah apa yang berlaku? Kita cerita Puspakom. Hari ini Arau bertanya, adakah Anthony Locke akan hapuskan Puspakom? Anthony Locke jawab apa? Kami tak pernah hapuskan Puspakom pun. Malah Puspakom ni bukan kerajaan punya, dia di bawah DRB Highcom. Puspakom ni kami extendkan dia punya konsesi dah 15 tahun lagi. Dia sepatutnya dah habis ni. Atau nak habis lagi. Ditambah lagi 15 tahun. Dia kata, tak pernah nak batalkan pun. Cuma kita pecahkan monopoli Puspakom. So lepas ini bukan hanya setakat Puspakom saja boleh sediakan perkhidmatan sebagaimana Puspakom buatlah untuk cek dan sebagainya. Ada beberapa syarikat lain akan boleh menyediakan perkhidmatan yang sama. So bila ada banyak syarikat boleh sedia perkhidmatan yang sama, maka bolehlah berdaya saing. Saya rasa even yang bawa Grab, even yang pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu lori dan sewaktu dengannya setuju dengan apa yang saya katakan. Betapa lamanya mereka nak kena beratur menggunakan Puspakom tu. Mereka nak beratur guna Puspakom, nak kena buat urusan. Ada satu pemandu teksi saya jumpa dulu. Saya ada driver teksi saya sendiri.
kawan saya jugalah. Saya selalu guna dia kan. Pergi balik dia kata, Encik Is, yang ini tak boleh lah. Kenapa? Taksi saya kena hantar Puspakom. Nak tunggu Puspakom dia punya appointment tu setengah hari. Jadi dalam masa tempoh setengah hari tu, tak boleh lah. Tak boleh nak bergerak. Sebab nak kena tunggu. Kalau nak cepat, fulus lah. Kena bayar runner lah tuan-tuan. Cepatlah sikit. Nak kena potong queue dan sebagainya. Tapi dia tak nak lah bayar benda tu. Dia ni orang yang ikut tabligh. Kan? Kalau dia pergi ikut tabligh, orang lain akan ambil. Tapi poinnya adalah, dia kata nak bagi tahu sukar. Terutama dekat Sabah dan Sarawak, kita kata. Sabah Sarawak lagi lah kita ni banyak pakai 4-wheel. Jadi dekat bawah Sabah dan Sarawak ni kita nak perlukan lebih banyak alternatif kepada perkara ini. So, benda tu berlaku. Kan, which is good lah, bagus lah tu. Dan itu Puspakom. Dalam masa yang sama, Anwar Ibrahim mengumumkan hari ini 12,800 doktor akan diserapkan ke dalam sebagai doktor tetap dengan perbelanjaan lebih 1.7 bilion yang akan dibelanjakan oleh kerajaan. Namun nak selesai esok tak boleh. Dia akan ambil masa sekurang-kurangnya 3 tahun. Be patient. Sabar. Kesabaran tu kena ada. Be patient. Sebab nak selesaikan masalah hutang yang orang tinggalkan. Nak selesaikan masalah kebobrokan sistem. PN 33 bulan tak berjaya selesaikan hartal doktor tau. 33 bulan. Dia buat apa? Tiba-tiba nak demo pula. Banyak kamu punya cantik? Banyak kamu punya cantik? Kan? Dan dah KWSP. Tadi saya dah cerita panjang tentang KWSP tadi. Hartal doktor kita dah selesaikan. Pendidikan, kenapa semua ni kita boleh buat tuan-tuan? Dia mudah je. Jangan ada rasuah dan korupsi. Bila sistem itu berjalan dengan baik, pemimpin itu tak fikir macam mana aku nak ciduk duit ni dulu. Kat mana aku nak pergi sapu duit ni dulu? Kat mana aku nak pergi ambil punya projek? Kat mana aku nak letak anak bini aku? Kalau dia tak fikir macam tu, insya-Allah orang kata apa, benda ini akan berjalan dengan baik. Kat mana sistem duit ni, kalau aku letak anak aku situ, anak aku boleh jadi billionaire. Wow. Bini aku boleh jadi trillionaire. Wow. Kat mana aku boleh jadi billionaire. Wow. Dia tak fikir kat mana aku boleh letak duit masuk 300 juta dalam akaun. Wow. Tak ada. Kalau tak ada yang itu, baru dia boleh fokus kepada macam mana nak selesaikan duit masalah rakyat. To every cent, kepada setiap sen. Anwar Ibrahim juga membawa pulangan orang kata MOU, 19 MOU, 170 bilion. 170 bilion daripada China. Tuan-tuan nak cerita 170 bilion ringgit untuk China tu tak ada apa. Ni besar macam ni je 170. Tetapi untuk negara kita huge. China dia punya stock market je trilion tuan-tuan. Sekali China punya stock market turun habis. Dan hari ini juga menarik Datuk Seri Anwar bercakap tentang Asian Monetary Fund, AMF, di mana dia telah bercakap dengan China dan China nampak macam interested nak go into that direction. Dan Anwar, dia kata masa zaman saya jadi Menteri Keuangan tahun 1995-96 dulu, saya pernah throw benda ini tapi tak pernah ada orang ambil. But now, sekarang saya Perdana Menteri, nampaknya Indonesia berminat, Filipina berminat, Singapura berminat, Brunei berminat, Thailand berminat, negara ASEAN yang lain pun bila dah mula, yang lain mungkin berminat. So jangan surprise saya kata. Sebab apa? Sebab dulu tahun 90-an, masa tu USD kukuh. Sekarang ni USD dah tak kukuh. Kerana apa? Interest rate yang semakin tinggi. Inflasi yang semakin tinggi di US menyebabkan dia kena increasekan interest rate. Kan kita dah cerita tadi. Bila increase interest rate, jadi lebih ramai orang nak pergi melabur dekat US sebab nak ambil mata wang yang tinggi, interest tinggi kan? Jadi dia mengukuh. Tapi dalam masa sama, bila dah turun, dia akan keluar balik. So, ketidakstabilan itu berlaku. Macam saya sebut tentang BRICS, BRICS. BRICS ini adalah di antara Brazil, Russia, India, China dan juga South Africa. 5 negara ini, emerging countries ini telah membuat satu gabungan. So, kalau negara itu membuat gabungan, kita ASEAN membuat gabungan, kemudian kita bergabung meletup, maka kita boleh abaikan dah kebergantungan kita kepada US. Bukanlah maksudnya buang terus US, tetapi sekurang-kurangnya kita ada alternatif. Kalau US tak strong, kita boleh switch. Macam Saudi sekarang dah mula now looking at yuan. Dia dah pindah kepada yuan, nak pindah kepada yuan. Penjualan minyak dia nak pindah kepada yuan. Dan ini yang Saddam Hussein buat tahun masa dia kena serang dahulu. Di mana dia pindahkan daripada USD kepada euro. Sebulan lepas tu Iraq kena serang. Kan? Jadi kita dah nampak sebenarnya perancangan-perancangan ini. Baik, terakhir sekali saya nak cerita tentang apa tuan-tuan? Tentang
Azmin Ali. Sebelum cerita terakhir lah, ini last terakhir. Penat lah, sejam lebih saya cakap. Azmin Ali, pengimport telur tuntut 20 juta daripada Azmin. Pengimport telur JNE Advanced Tax Sdn Bhd telah menghantar surat undang-undang kepada bekas ahli parlimen Azmin Ali setelah dia mendakwa ahli perniagaan Depak Jack Kishan memperolehi kontrak untuk mengimport telur itu melalui rundingan terus. Dalam surat dihantar melalui firma guaman, syarikat itu menuntut Azmin membayar 20 juta sebagai ganti rugi kerana didakwa menjejaskan reputasinya selain kos perundangan untuk prosiding. Ia juga menuntut Azmin menarik balik dan memohon maaf secara terbuka atas dakwaannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Sekiranya kami tidak menerima jawapan yang memuaskan dalam tempoh 7 hari, maka kami arahkan untuk memulakan prosiding undang-undang terhadap anda. Syarikat itu menyasarkan ucapan Azmin di Kuala Lumpur pada 11 Mac, terutama dalam sebahagian daripada ucapan di mana Azmin mendakwa Depak telah memperolehi kontrak untuk mengimport telur melalui rundingan terus. Kerajaan telah meluluskan import telur dari India sehingga Jun untuk menangani kekurangan telur ayam di pasaran tempatan. So, macam saya kata tadi lah. So, sekarang ni Azmin kena buktikan lah bahawa perkara itu akan, yalah, benarlah bahawa Depak lah yang dapat projek itu semua. So, siapa yang kena buktikan, tuan-tuan? Azmin lah. Itu saya kata tadi, dalam kes fitnah, yang kena buktikan adalah orang yang memfitnah. Dia kena buktikan bahawa benda itu betul. Kalau tidak, still doesn't mean anything lah. Baik. Filem Anwar The Untold Story akan keluar pada bulan Mei ini. Mei akan keluar. Seperti mana yang saya cakap hari tempoh itu, bahawa apa orang kata, kita akan ada tayangan bersama dengan beberapa YB dan juga jemputan-jemputan khas, insyaAllah. InsyaAllah saya panggil mereka di Putrajaya. Nanti kita akan buat opening lepas raya. Nanti saya akan buat pengumuman selepas saya jumpa dengan YB On. Perbincangan YB On untuk kita nak melaksanakan program ini. Dia ada tayangan perdana dia sendirilah, yang tu dengan Zuna dan sebagainya. Itu saya tak handle. Yang ni tayangan yang saya nak buat. Dan insyaAllah apa-apa hal, tuan-tuan, insyaAllah yang penting kita doakan semoga Allah SWT menjaga PMX kita dalam musim bulan puasa, menjaga PMX kita terus berkhidmat kepada rakyat dengan cemerlang sebegini. Dengan cemerlang bersebegini. Bukan setakat PMX lah, semualah. Semua menteri, semua ahli parlimen, semua yang kata apa, yang berusaha untuk nak membaiki kehidupan kita. Of course, tuan-tuan, kita nak baiki kehidupan kita yang rosak ni ambil masa. PN dah rosakkan, UMNO dah rosakkan zaman Najib dahulu, kan. So sekarang ni kita nak baiki balik, kita perlukan masa. Bagilah beliau masa untuk nak betulkan balik sistem yang ada, bantu dia, kan, bantu. Tuan-tuan, kalau hidup kita ni tak boleh memberi kesenangan pun pada dia, cukup sekadar kalau kita tidak menyusahkan. Sekian daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya doakan semua sejahtera, amal ibadah diterima, selamat berpuasa, salam madani. Yang penting, lawan, tetap lawan. Jumpa dekat TikTok. Assalamualaikum.